Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Kita akan membacakan sedikit tazkirah berkenaan Hazrat Qayyum Zaman, Hazrat A'la Maulana Abu Sa'ad Ahmad Khan rahmatullah alaih. Yang mana beliau adalah pengasas ataupun yang mula-mula mendirikan Khanqah Sirajiah di Mian Wali, Pakistan. Ya. Di mana setelah dia berbai'ah mengambil nisbat tarikat Naqsyabandi ini daripada Hazrat Khaja Maulana Muhammad Sirajuddin rahmatullah alaih di Musazai, sebuah tempat Musazai. Musazai ini dalam Pakistan juga, tapi dalam sebuah daerah yang jauh daripada Mian Wali, ya. Yang mana dia dekat dengan sempadan Afghanistan, dah makin dekat dengan sempadan Afghanistan. Dia di sebelah sana ada orang yang berbahasa Pashto, ya, bahasa Farsi, bahasa Afghan lah, ya. Seterusnya beliau mendapatkan tarbiyah suluk di bawah Hazrat Khaja Maulana Sirajuddin, iaitu Khaja Maulana Sirajuddin anak kepada Khaja Maulana Muhammad Osman. Yang mana mereka berdua ni di Musazai Syarif ni berguru dengan Hazrat Maulana Haji Dost Muhammad Kandahari rahmatullah alaih. Haji Dost Muhammad Kandahari ni adalah satu orang daripada luar kawasan tu. Dia daripada Kandahar, berasal daripada Afghanistan, Kandahar, ya. Kemudian dia telah berhijrah ke banyak tempat dan akhirnya beliau bermastautin di Musazai. Di Musazai tu, dan dia meninggal di situ. Jadi kubur dia pun ada di situ. Jadi Khaja Muhammad Osman dan Khaja Muhammad Sirajuddin ni berguru dengan Haji Dost Muhammad Kandahari rahmatullah alaih. Haji Dost Muhammad Kandahari rahmatullah alaih orang yang mula-mula membawa nisbat tarikat Naqsyabandi ni, Mujaddidi ni ke Pakistan, ya. Walaupun sebelum tu nisbat Naqsyabandi tu ada di India daripada Khaja Shah Ghulam Ali Dehlavi rahmatullah alaih, tapi penyebaran tarikat Naqsyabandi Mujaddidi ni di Pakistan kebanyakannya bermula daripada nisbat Haji Dost Muhammad Kandahari rahmatullah alaih. Di mana Haji Dost Muhammad Kandahari ni berasal daripada Afghanistan, dia pergi ke Mekah, ya, dia pergi singgah ke Baghdad, banyak tempat-tempat dia telah musafir bertemu dengan masyayikh-masyayikh. Akhirnya dia telah mendapat perkhabaran bahawa nisbat dia tu dekat dengan Shah Ghulam Ali Dehlavi rahmatullah alaih. Maka dia pun telah kembali ke India. Dia pergi ke India, dia pun nak berbaiat dengan Shah Ghulam Ali Dehlavi rahmatullah alaih. Tak sempat, Shah Ghulam Ali Dehlavi rahmatullah alaih dah meninggal dunia. Jadi dia sempat berbaiat dengan Shah Abu Sa'id rahmatullah alaih. Jadi apabila dia berbaiat dengan Shah Abu Sa'id rahmatullah alaih di India tu, Shah Abu Sa'id rahmatullah alaih dalam perjalanan nak pergi ke Mekah, jadi Shah Abu Sa'id rahmatullah alaih beritahu pada Haji Dost Muhammad Kandahari supaya berada di bawah asuhan Shah Ahmad Sa'id rahmatullah alaih. Itu anak kepada Shah Abu Sa'id rahmatullah alaih. Jadi Haji Dost Muhammad Kandahari menerima nisbat ni daripada Shah Ahmad Sa'id rahmatullah alaih, iaitu putera kepada Shah Abu Sa'id rahmatullah alaih. Jadi Haji Dost Muhammad Kandahari ni rahmatullah alaih, setelah dia mendapat nisbat daripada Shah Ahmad Sa'id rahmatullah alaih, dia pun pergi ke Musazai, dan di sana dia telah menyebarkan tarikat Naqsyabandi ni kepada orang-orang di sana, di mana orang-orang di situ boleh berbahasa Pashto pun boleh, bercakap Farsi pun boleh, bercakap Punjabi pun boleh, cakap Urdu pun boleh, ya. Jadi mereka di sana senang untuk berkomunikasi dengan bahasa Farsi. Jadi kebanyakannya kitab-kitab tarikat Naqsyabandi ni dan huraian-huraian daripada Imam Rabbani, Syekh Ahmad Farqi Serhindi rahmatullah alaih, dan kebanyakan masyayikh-masyayikh Naqsyabandiyah yang dari Khurasan, semuanya dalam bahasa Farsi. Jadi sebab itu daerah tu sesuai untuk disebarkan tarikat Naqsyabandi Mujaddidi tu, ya. Selepas dia meninggal, Haji Muhammad Osman Damani meninggal dunia, Haji Muhammad Sirajuddin rahmatullah alaih menjadi Syekh Mursyid di Khanqah Musazai, ya. Jadi Maulana Abu Sa'ad Ahmad Khan menerima tarbiyah daripada Khaja Muhammad Sirajuddin rahmatullah alaih, ya.
Jadi nisbat batin Hazrat Khaja Haji Muhammad Sirajuddin rahmatullah alaih diperolehinya daripada Haji Muhammad Sirajuddin rahmatullah alaih. Ini nisbat batin Hazrat Maulana Khaja Abu Sa'ad Ahmad Khan ni diterima daripada Haji Muhammad Sirajuddin rahmatullah alaih. Kesempurnaan nisbat tu terhasil daripada Haji Muhammad Sirajuddin rahmatullah alaih. Nama penuh beliau adalah Ahmad Khan dan nama kunyah beliau adalah Abu Sa'ad daripada silsilah nasabnya. Jadi beliau ni bernama Ahmad Khan bin Malik Masti Khan bin Malik Ghulam Muhammad bin Malik Fatah Muhammad kaum Rajput Talukar. Jadi beliau ni Khaja Maulana Abu Sa'ad Ahmad Khan ni dia berketurunan Rajput India. Keturunan Rajput ni keturunan kira baik-baik jugalah ya. Dan pesha zamindari or apni alaqah ke sardari. Beliau menjalankan kerja pertanian, tanaman-tanaman, pokok jagung, gandum dan sebagainya. Mereka banyak menguruskan pertanian di kawasan mereka tu. Dan beliau adalah ketua di kawasan kampung dia. आपके वालिद माजिद के दो भाई और मलिक हस्ती खान और मलिक मिर्ज़ा खान थे. Jadi Maulana Abu Sa'ad Ahmad Khan ni dia ada dua orang. Bapa dia ada seorang lagi adik. Ni saudara dia lah. Ini bapa saudara dia lah. Ayah dia nama apa? Malik Masti Khan. Ya, ayah Maulana Abu Sa'ad Ahmad Khan ni Malik Masti Khan. Dan saudara Malik Masti Khan namanya Mirza Khan, Malik Mirza Khan. Jadi mereka ni memang masyhur lah di kawasan tu. Jadi mereka ni keturunan orang-orang yang bangsawan, jadi selalu jadi ketua kampung, jadi orang-orang yang berpangkat ya. Jadi beliau berasal daripada daerah tersebut ya. Jadi beliau dilahirkan pada tahun 1297 Hijrah. 1297 Hijrah. Macam kita sekarang ni dah 1445 kan. Jadi lebih kurang ini lebih kurang 100 tahun lebih, 150 tahun lebih kurang ya. Dan beliau mempelajari bahasa Arab, Farsi, Quran, hadis dan semua bidang-bidang ilmu pengetahuan tu semenjak daripada remaja lagi ya. Dan akhirnya beliau hadir ke Khanqah Musa Zai untuk berbai'ah dengan Haji Muhammad Osman Damani rahmatullah alaih. Kemudian selepas Haji Muhammad Osman Damani rahmatullah alaih meninggal dunia, beliau telah memperbaharukan bai'atnya dengan Hazrat Khaja Haji Muhammad Sirajuddin rahmatullah alaih, iaitu putera kepada Haji Muhammad Osman Damani rahmatullah alaih. Sehinggalah beliau sempurnakan pembelajaran dia dalam bidang ilmu tarikat ini. Dan Khaja Maulana Abu Sa'ad Ahmad Khan ni begitu kuat tinggi kesungguhan dia, yakni dia sanggup berjalan kaki daripada tempat dia tu Mian Wali tu untuk pergi ke Khanqah Musazai tu, yang mengambil masa lebih kurang sehari semalam perjalanan jalan kaki. Nak sampai ke tempat ketua guru dia kan, dia kena berjalan kaki meredah bukit. Sebab saya dah pergi dah, tapi saya pergi bukan jalan kaki lah, naik jeep, naik apa ni, pickup kan, truck pickup. Tapi dah tahu dia punya jalan tu sangatlah jauh, dia kena naik bukit macam daripada Bukit Beruntung nak datang ke sini lah, lebih kurang tu. Kena naik bukit, turun bukit. Tapi dia jalan kaki waktu tu. Jadi dengan dia punya kesungguhan tu, Tok Syekh dia tengok dia daripada jauh datang jalan kaki ni, dia tengok kesungguhan tu kan, nak belajar tu kan, maka dia dapat perhatian yang sepenuhnya daripada Syekh dia. Datang jauh-jauh kan, bukan senang nak datang. Jadi dia datang tu, dia bagi perhatian, dia bagi tawajuh, sehinggalah dia dapat ijazat dan khilafat daripada Syekh dia. Dan dia pun membina khanqah satu dekat kampung dia, namanya Khanqah Sirajiah. Di situlah tempat saya ambil bai'ahnya dengan Khaja Maulana Abu Sa'ad Ahmad Khan punya anak saudara, itu Khaja Khan Muhammad. Khaja Khan Muhammad Syekh saya tu,
Dia adalah anak saudara kepada Maulana Abu Sa'ad Ahmad Khan tu. Anak saudara dia. Khaja Khan Muhammad Sa'ad anak saudara kepada Khaja Abu Sa'ad Ahmad Khan. Jadi itulah antara sedikit sebanyak ya daripada latar belakang Maulana Abu Sa'ad Ahmad Khan ni. Beliau orang yang mengasaskan Khanqah Sirajiah. Jadi dia bangunkan Khanqah Sirajiah tu sempena nama Syekh dia, Khaja Syekh Sirajuddin. Ya. Jadi dia buat Khanqah tu Khanqah Sirajiah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sedikit sebanyak limpahan keberkatan daripada sekalian para masyayikh kabirin, Naqsyabandiyah, Mujadidiyah, ya, mana mereka dalam perjalanan tarikat rohaniah ni mereka adalah orang-orang yang membimbing manusia-manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan baca dengan lebih jelas ni tentang riwayat hidup beliau. Bagaimana nisbat batin beliau adalah daripada Hazrat Khaja Haji Muhammad Sirajuddin rahmatullah alaih. Di sebelum Maulana Abu Sa'ad Ahmad Khan dapat nisbat daripada Khaja Haji Muhammad Sirajuddin ni, waktu zaman dia dalam menuntut ilmu, dia berbai'ah dengan Maulana Lal Shah. Dia ada bai'ah dengan seorang Maulana, nama dia apa? Said La'al Shah. Dia bai'ah dengan Maulana Said La'al Shah ni waktu zaman dia menuntut ilmu. Jadi dengan Hadrat Pir Said La'al Shah sahib ni, dia berbai'ah tarikat silsilah Aliyah Naqsyabandiyah Mujadidiyah. Nak balik? Jadi dibai'ah dengan Maulana Pir Said La'al Shah sahib pada Qudus Sirruhu ni. Maulana Said La'al Shah sahib ni dia adalah khalifah mujaz kepada Hazrat Khaja Muhammad Usman rahmatullah alaih. Jadi dia bai'ah dengan Pir Said La'al Shah ni waktu zaman dia sedang menuntut ilmu. Jadi tak berapa lama kemudian, waktu zaman dia sedang dalam zaman menuntut ilmu tu, dia dapat perkhabaran bahawa syekh dia tu Maulana Hadrat Pir Said La'al Shah sahib telah meninggal dunia. Ya. Waktu dia bai'ah dengan Pir Said La'al Shah tu, dia punya zikir dia pada Latifah Qad lah. Dia bai'ah, maka dia beramal zikir Latifah Qad. Jadi bila Maulana La'al Shah sahib rahmatullah alaih meninggal dunia, dia bercadang nak pergi memperbaharukan bai'ah dia tu dengan Hazrat Khaja Muhammad Usman rahmatullah alaih di Musazai Sharif. Sebab Maulana Muhammad Usman rahmatullah alaih itu adalah syekh kepada syekh dia. Faham tak? Jadi dia pun tulis surat pada Hazrat Khaja Muhammad Usman rahmatullah alaih, minta pandangan dia lah. Dia nak berbai'ah dengan Khaja Muhammad Usman sebabkan syekh dia Maulana Said La'al Shah tu dah meninggal dunia. Jadi Khaja Muhammad Usman rahmatullah alaih pun menjawab surat tu. Dia berkata bahawa semua murid-murid Said La'al Shah tu adalah murid kepada syekh dia. Tak? Semua murid Pir Said La'al Shah tu
siapa yang berbai'ah dengan Pir Said La'lan Shah tu, ini semua murid-murid tu adalah murid kepada Syekh Said La'lan Shah juga. Jadi secara tak langsung lah. Maksudnya walaupun dia tak berbai'ah dengan Khaja Muhammad Usman, dia bai'ah dengan Pir Said La'lan Shah tu, maknanya dia tetap berada di bawah nisbat Khaja Muhammad Usman juga. Faham tak? Jadi और आपको फरमाया कि फ़िलहाल इसमें ज़ात के उसी ज़िक्र व शुगल पर अमल पेराहीन जिसकी तलक़ीन हज़रत लाल शाह. Jadi waktu tu Maulana ni Said Maulana Abu Sa'ad Ahmad Khan ni dia beramal dengan zikir qalbi lah, zikir ismu zat. Waktu zaman dia sedang menuntut ilmu tu, dia pun dapat arahan daripada Khaja Muhammad Usman, teruskan dengan zikir ismu zat. Nanti bila kamu dah habis belajar ni seperti mana yang telah ditalkinkan oleh Hazrat La'an Shah tadi, kan. Apa yang kamu telah dapat daripada Hazrat Pir La'an Shah tu, kamu terus amalkan zikir ismu zat tu. और फरमाया कि कामिल तवज्जुह tahsil ilm की तरफ mabzul करें dan tumpuan kamu sekarang ni sewaktu sebagai penuntut ilmu, tumpukan tawajuh kamu kepada menghasilkan ilmu. Faham tak? Berhabis menuntut ilmu tu sampai habis lah maksudnya. फारिग तहसील होने के बाद अगर तहसील सुलूक का जज्बा पुख्ता महसूस करें तो उस वक़्त तजदीद बै'at की ज़रूरत पेश आएगी. Jadi apabila kamu dah selesai tamat belajar, kemudian jikalau kamu nak menghasilkan suluk jazbah ni, jazbah nak menghasilkan perjalanan suluk tu terasa semakin kuat, maka pada waktu tu kamu bolehlah memperbaharukan bai'at. चुनांचे आप हज़रत ख्वाजा के फरमान आली के मुताबिक व इल्हाना ज़ौक़ व शौक़ के साथ उलूम ज़ाहिरी की तहसील में मसरूफ़ रहे. Jadi dengan nasihat daripada Hazrat Khaja Muhammad Usman tadi, dia pun sibukkan diri dia dengan penghasilan ilmu lah. Dekat madrasah menghasil ilmu-ilmu yang zahir lah, ilmu-ilmu fiqah, tafsir, hadis dan sebagainya. Ini semua ilmu yang zahir. Jadi dia pun sibukkan penghasilan ilmu और उनमें कमाल हासिल किया sehinggalah dia berhasil mencapai kesempurnaan dalam ilmu. जब हज़रत ख्वाजा के फरमान आली की तामील फरमा चुके तो तहसील सुलूक के लिए सिद्क़ दिल से तैयार होकर हज़रत ख्वाजा क़ुद्दस सिर्रुहु के हुज़ूर मुसज़्ज़ई शरीफ हाज़िर हुए और निहायत यकसुई के साथ रूहानी कमालात हासिल किए. Jadi bila dia telah selesai menghasilkan ilmu pengetahuan tadi, dia pun dah bersedia untuk menempuh perjalanan suluk rohaniah ni pula. Maka dia pun telah pergilah ke Musazzai untuk bertemu dengan Khaja Muhammad Usman, nak berbai'ah, kira nak ambil sabak barulah, kan. लेकिन मशीयत इलाही में आपकी तकमील हज़रत ख्वाजा हाजी मोहम्मद सिराजुद्दीन क़ुद्दस सिर्रुहु से इस्तिफ़ादा पर मुक़द्दर हो चुकी थी. शुगल ज़िक्र क़ल्बी जो हज़रत पीर सईद लाल शाह साहिब क़ुद्दस सिर्रुहु से हासिल कर चुके थे, उससे आगे अभी विलायत सुग़रा की निहायत तक ही पहुँचे थे कि हज़रत ख्वाजा मोहम्मद उस्मान सिर्रुहु ने उस हक़ dan alam fani se पर्दा इख्तियार फरमा लिया. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bila dia dah bersedia nak pergi ke Musazzai Syarif tu, dia mendapat khabar pula Khaja Muhammad Usman rahmatullah alaih pun dah meninggal dunia. Tak sempatlah dia nak memperbaharukan bai'ah dia dengan Khaja Muhammad Usman. Jadi dia ditakdirkan untuk menerima nisbat tu daripada anak daripada Khaja Muhammad Usman itu, Haji Muhammad Sirajuddin. Jadi sebab itulah nisbat batin dia terhasil daripada Khaja Haji Muhammad Sirajuddin. Walaupun sebelum tu dia dah bai'at dah dengan Said La'an Shah tu. Said La'an Shah tu kira murid kepada Khaja Muhammad Usman. Jadi Syekh dia tu mati, meninggal dunia. Jadi dia ingat nak memperbaharukan bai'at dengan Khaja Muhammad Usman. Khaja Muhammad Usman kata tak apa, tak perlu. Sebab setiap murid Khaja Pir La'an Shah tu semua kira murid dia juga. Kan? Macam kamu bai'ah dengan Maulana Ubaidullah kan. Maulana Ubaidullah
bai'ah ambil daripada Khaja Khan Muhammad Sahab juga. Saya dengan Maulana Ubaidullah kira samalah dapat ijazat daripada Khaja Khan Sahab. Jadi walaupun maknanya tak sempat bertemu dengan Khaja Khan Sahab, temu murid Khaja Ubaidullah kan, kira kira sama juga, maknanya kira dalam aliran yang sama. Faham tak? Sebab bila kita dah bai'ah dengan satu orang syekh tu sebenarnya kita dah terhubung dah nisbat tu. Faham tak? Tapi disebabkan kadang-kadang murid tu dia rasa lemah keyakinan dia, dia nak memperbaharukan bai'at. Faham tak? Jadi bila dia dah sampai ke Musa Zai Sharif tu, maka dia pun bersohbat dan berbai'ah dengan Khaja Haji Muhammad Sirajuddin rahmatullah alaih. Sehinggalah daripada zikir qalbi tadi, bagaimana telah ditalkinkan oleh Pir Said La'an Shah Said Qudus Asiru tu, maka dia pun terus menempuh lanjutan daripada perjalanan suluk tu sampailah ke wilayah Sughra. Kemudian Hazrat Khaja Haji Muhammad Sirajuddin से तजदीद बैआत शेख का विसल मुरीदान बासफा के लिए सख्त azim हुआ करता है. Jadi apabila seseorang syekh tu dia meninggal dunia, dia akan mendatangkan satu rasa kesedihan yang bersangatan pada hati setiap murid-murid dia. Murid-murid dia akan berasa sangat gundah gulana apabila syekh dia meninggal dunia. Ini perasaannya dia akan dialamilah apabila seorang tu dia dapat tahu bila syekh dia meninggal dunia kan. Macam ni kita dengar tentang Khaja Yaqub Charqi, dia nak bai'ah, mana dia terima perkhabaran Syah Bahuddin meninggal. Macam tu Haji Dos Muhammad Kandahari dia terima perkhabaran Syah Ghulam Ali meninggal dunia. Dia nak bai'ah dengan Syah Ghulam Ali tapi tak sempat, kesedihan dia. Jadi इस सूरत में मकाम इरादत व इस्तिकामत पर गमज़न रहना सलीकान बुलंद नज़र के लिए भी दुश्वार हो जाता है. Jadi dalam keadaan tu seseorang murid tu dia nak kuat iradat dia dan nak istiqamah pun agak sukar bila seorang syekh dia tu meninggal dunia. अब तो इस किस्म के सनहा से बरगर दो चार हुए थे, लेकिन पहला सदमा ज़माना तालिब इल्मी पेश आया था और अब ये दूसरा सनहा तो उस वक़्त पेश आया जब आप खुद को इस्लाह बातिन ऐसे अजीम मकसद के लिए शेख वक़्त के सुपुर्द कर चुके थे और तेज़ी व सरगर्मी से मदारिज व मकामत सुलूक तय फरमा रहे थे. इसी हालत में सरपरस्त रूहानी की जुदाई ना पूछिए कि तालिब सादिक के दिल व दिमाग पर क्या क़यामत berpa karti hai. Jadi macam Maulana Abu Sa'ad Ahmad Khan ni dia mengalami kesedihan yang dua kali lah. Satu waktu dia zaman belajar, syekh dia Pir Said La'an Shah meninggal dunia. Waktu tu pun dia dah merasa sedih dah. Kemudian bila dia dah habis menghasilkan ilmu pengetahuan, dah tamat belajar semua, dah sampai daurah hadis semua dah habis. Sebagai menurut kata Khaja Muhammad Osman tadi, habiskan belajar dulu, tawajuh belajar dulu, maka dia dah ikut dah arahan tu, dah habis belajar, dah bersedia dah ni, dah pergi ke Musa Zai Sharif tu, bukannya dekat tu, jauh tu kan, dah sampai-sampai Khaja Muhammad Osman pula meninggal dunia. Allah, dua kali ganda lagi kesedihan dia tu. Jadi disebabkan itu maka Baharhal Allah Subhanahu Wa Taala ki khas rahmati, namun dengan rahmat Allah Taala yang khas ke आपने बगैर किसी तज़ब्ज़ुब और तरद्दुद के अपने हम उम्र शेख हज़रत ख्वाजा हाजी मोहम्मद सिराजुद्दीन को तजदीद बैआत फरमाई और अपनी सैर व सुलूक को जारी रखा और मदारिज रूहानियत तय फरमाते रहे. Jadi waktu tu bila Khaja Muhammad Osman rahmatullah alaih dah meninggal dunia, yang menjaga khangkah Sa'idiyah dekat Musa Zai tu
Khaja Haji Muhammad Sirajuddin lah. Khaja Haji Muhammad Sirajuddin ni dia sebenarnya sebaya sama umur dengan Maulana Abu Sa'ad Ahmad Khan ni. Dia sebaya macam mana perhubungan Khaja Waqibillah dengan Imam Rabbani menjadi Rasani. Dia sebaya. Jadi bila mana Khaja Haji Muhammad Sirajuddin yang menjadi menjaga Khankah, Syekh di Khankah, maka dia pun berbai'ah dengan Khaja Haji Muhammad Sirajuddin lah. Jadi di situ kita nampak macam mana dia buang dia punya keakuan dia. Maknanya untuk mendapat tarbiyah daripada Syekh yang rakan sebaya. Yang sebaya umur. Jadi Khaja Haji Muhammad Sirajuddin ni dia sebaya umur dengan Maulana Abu Sa'ad. Jadi dia pun berbai'ah dengan Khaja Haji Muhammad Sirajuddin, memperbaharukan bai'at dan menuruti bimbingan daripada Khaja Haji Muhammad Sirajuddin untuk menempuh sir dan suluk. Sampailah pada penghujungannya. Isa'adat bizur baz nistana bakhsyad khudai bakhsyada. Hazrat Syekh ke khususi tawajuh. Jadi Khaja Haji Muhammad Sirajuddin disebabkan kesungguhan Maulana Abu Sa'ad Ahmad Khan ni datang daripada jauh berjalan kaki tu, lebih kurang berapa ratus kilometer, jalan kaki nak sampai ke Musa Zai tu daripada Mian Wali tu. Dia dapat perhatian yang khas daripada Khaja Haji Muhammad Sirajuddin. Sebab apa tau? Waktu dia jalan kaki tu, setiap langkah kaki tu dia berjalan hentak-hentak bumi tu, Khaja Haji Muhammad Sirajuddin dekat Khankah tu kau rasa Allah. Dia terkesan dengan setiap langkah-langkah Maulana Abu Sa'ad tu nak datang ke Musa Zai tu. Dia dekat Khankah pun rasa aduh berat dia nak tanggung Faiz. Maulana Abu Sa'ad ni nak datang nak sohbat dengan dia. Sehingga dia kata apa? Dia tanya, kamu datang jalan kaki lepas ni jangan datang jalan kaki lagi. Maulana Abu Sa'ad Ahmad tanyalah kenapa? Tak boleh ke? Kata tak, sebab setiap kali kamu datang tu, kamu punya langkah tu semua hati aku pun berdeguk kan. Terasa hampir ke jantung aku ni. Lepas ni kau naik kenderaan lah. Jadi mana naik waktu tu kenderaan yang ada pun unta dengan apa ni kuda lah. Nak sampai ke nak redah bukit sana. Jadi lepas tu dia pun bila dia nak pergi ke Khankah tu dia akan naik kenderaan separuh jalan, lebih kurang dalam 45 batu dia jalan kaki. Kalau tidak lebih kurang 250 kilometer, 250 batu. 250 batu. 250 batu ke lebih kurang 150, antara 100 ke 200 batu ni tu lah nak jalan kaki. Jarak dia. Bukan kilometer, batu. Jadi dia pun dapat perhatian yang khas daripada Khaja Haji Muhammad Sirajuddin sehingga dia dapat kepercayaan penuh daripada Khaja Haji Sirajuddin tu untuk khidmat di Khankah Musa Zai lah. Khaja Haji Muhammad Sirajuddin dekat Khankah tu setiap hari lebih kurang antara 300 ke 500 orang ada kat Khankah. Ramai murid dia. Daripada murid Khaja Haji Muhammad Haji Dos Muhammad Kandahari sampai Haji Muhammad Usman, ke dia nak handle semua murid-murid lama, murid-murid baru kan. Antara 300 ke 500 orang setiap hari dekat Khankah tu. Khankah tu kecil je, saya pergi dah. Kecil je. Tapi ramai yang berkumpul situ. Bukan Khankah Sirajah, Khankah Musa Zai. Khankah Musa Zai. Khankah dia kecil je. Tapi kawasan dia kawasan lapang lah. Ada pondok-pondok kecil-kecil lah. Khankahnya kecil je. Jadi Khaja Haji Muhammad Sirajuddin bagi amanah pada Maulana Abu Sa'ad Ahmad Khan ni untuk uruskan khidmat ta'am. Khidmat ta'am. Untuk handle ni semua fakir-fakir yang datang kat Khankah ni makan.
untuk 2 waktu. Jadi dia akan keluar pagi lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang Zuhur, lepas sembahyang Zuhur, lepas sembahyang subuh atau Zuhur macam tulah. Selalu lepas sembahyang subuh, lepas majlis zikir khatam, maka dia akan jalan kaki pergi ke pekan untuk beli barang makan untuk 2 waktu. Untuk makan tengah hari dengan makan malam. Setiap hari, itu rutin dia dekat Rangkah. Dan dia pergi tu jalan kaki, usung dia punya khidmat tu kan. Faham tak? Dia punya khidmat Khaja Haji Muhammad Sirajuddin ni, handle Rangkah. Di samping tu dia lah jadi khadim kepada Khaja Haji Sirajuddin, mana-mana, dan jaga tengok mana kira pantau sufi-sufi yang ada dekat Rangkah tu lah. Jadi tu setiap hari dia punya rutin dia untuk sediakan ta'am. Beli barang makanan dekat pekan, dia pergi jalan kaki, balik jalan kaki. Dia tak ada kenderaan. Maulana Abu Sa'ad Ahmad Khan ni dia sebenarnya dia anak orang kaya. Dia keturunan Rajput ni dekat Rangkah Sirajiah tu Miang Wali ni, dia orang ni kira sardar, kira tuan tanah. Dia orang ni ada banyak tanah untuk pertanian, tanam pokok jagung, macam gandum, tanah pertanian. Dia orang ni tuan tanah. Tahu tak? Jadi kira dia orang ni kira orang petani, kira kaya lah. Tapi dia curi-curi pergi ke madrasah. Dia lari daripada rumah pergi ke madrasah. Faham tak? Sebab dia punya jazbah dia tu nak menuntut ilmu. Jadi bila dia curi-curi pergi ke madrasah tu, ustaz dekat madrasah tu tahulah dia ni anak orang tuan tanah ni, anak tuan tanah ni, kan? Tapi dia tak bagi tahu dia punya identiti, kan? Tapi ustaz tu dia tahu dia ni anak ni orang tuan tanah ni, kan? Kata selalunya kalau orang-orang tuan tanah ni, orang kaya-kaya, orang yang petani-petani ni, orang keturunan Maulana Abu Sa'ad Ahmad Khan ni, dia orang tuan-tuan sardar ni, dia orang selalu simpan rambut panjang. Rambut sampai ke pada bahu lah. Jadi ustaz tu tanya, kalau kau nak belajar madrasah ni, kau kena cukur botak boleh ke? Lalu kalau anak-anak bangsawan, dia orang nak jaga rambut lah, kan? Tak nak potong rambut lah, kan? Tapi ustaz tu ditanya, kalau kau nak belajar sini, kau kena potong rambut, cukur rambut boleh ke? Ya, boleh, tak ada masalah. Dia terus pergi meluru, pergi dekat tempat orang cukur, dia cukur. Kerana dia tak ada fikir dia punya keturunan ke apa ke, kan? Dia memang dia nak menghasilkan ilmu. Ikhlas dia tu. Cukur botak pun tak apalah, kan? Sampailah dia habis belajar tu semua, keluarga dia tahu pun tak boleh nak halang lah. Sebab apa? Kecenderungan dia, minat dia kan, pada ilmu agama. Jadi bila dia punya dah habis tamat belajar tu, dia dah bersohbat dengan Khaja Haji Sirajuddin semua. Jadi dia pun fikirlah di tanah bapak keluarga dia ni banyak, kan? Dia ingat dia nak cari tanah nak buat Rangkah lah, kat Miang Wali, kan? Rangkah Sirajiah ni dia dekat dengan dam, dengan empangan. Jadi kawasan tu selalu berlaku banjir kalau hujan lebat. Kalau hujan lebat berterusan, dia berlaku banjir. Faham tak? Jadi agak risiko lah juga. Jadi walau bagaimanapun, Maulana Abu Sa'ad Ahmad Khan ni dia dapat usahakan tanah yang agak tinggi sikit, yang jauh daripada kawasan banjir tu, untuk dibuat Rangkah. Faham tak? Dia punya keinginan dia tu nak buat Rangkah di situ. Dan dia abadikanlah nama syekh dia. Tu namanya Rangkah Sirajiah. Nama syekh dia. Haji Muhammad Sirajuddin. Jadi wafat Maulana Abu Sa'ad Ahmad Khan ni
setelah dia berkhidmat jaga Khankah tu, Khankah Sirajah tu, selepas dia mula bina lebih kurang tahun 1920 ni. Dia mula bina dan siap dalam tempoh 2 tahun ke 3 tahun macam tu. Jadi dia jaga Khankah tu sebagai syariah Khankah tu selama lebih kurang 30 tahun lebih sebelum dia meninggal dunia, mana lepas tu Muhammad Abdullah jaga. Jadi dia meninggal pun pada bulan Safar 18 tarikh wafat dia. Dia bulan Safar tahun 1320. Pada 14 Safar 1320. Dan dikebumikan di Khankah Sirajah. Waktu usia dia berumur 63 tahun. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita sedikit sebanyak jazbah limpahan sebagaimana yang Allah Taala limpahkan kepada para masyayikh kita ni dalam khidmat atas perjalanan tarikat rohaniah ni. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita sedikit sebanyak doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.